Sihatnya? Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada pihak masjid telah jemput untuk kita kongsikan ilmu lah, menggantikan tempat Ustaz Zaidi. Jadi apa yang kita boleh kongsilah insya-Allah. Jadi saya pun diberitahu malam tadi, baru beritahu dan diberitahu, dimaklumkan untuk menggantikan Ustaz Zaidi. Jadi persediaan tu tak ada apa lah sangat. Jadi pagi ni kita kongsi-kongsilah ilmu insya-Allah, mana-mana yang kita boleh kongsikan. Jadi alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'matillah. Bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, segala nikmat yang Allah telah kurniakan. Jadi firman Allah yang pertama, iaitu wahyu yang diturunkan yang pertama kepada penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Iqra. Itu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra, bacalah, menunjukkan kepada ilmu. Jadi Iqra itu menunjukkan kepada kita adalah ilmu. Jadi ilmu yang nak dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang dituntut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajipan, ya, ke atas seluruh umat Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Maka bila kita katakan tentang ilmu, jadi ilmu yang bagaimana yang wajib kita tuntut itu. Jadi di sana Imam Al-Ghazali ada menyatakan, sama ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun dalam kitab Minhajul Abidin ataupun kitab Jawi Siyarus Salikin, iaitu ilmu yang mendatangkan manfaat, ilmu yang mendatangkan manfaat, yang membawa kita menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana boleh tertegaknya kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam diri kita. Ilmu yang itu yang wajib dituntut oleh sekalian mukallaf. Jadi huraian ilmu tu pula bagaimana? Ilmu yang manfaat itu pula bagaimana? Kita tengok kepada hadis yang kedua di dalam hadis Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi, ataupun masyhur dengan dipanggil hadis Jibril, yang mana Jibril alaihi salam telah bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia, yang mana Jibril alaihi salam telah bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, yang mana soalan yang pertama Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ma huwa Islam. Yang kedua ma huwa iman. Yang ketiga ma huwa ihsan. Jadi ketiga-tiga inilah ulama telah mengambil kesimpulan bahawa tiga ini adalah rukun di dalam agama. Sebagaimana telah disabitkan oleh Al-Imam Suyuti sendiri berkenaan dengan hadis ini, disimpulkan di dalam agama itu ada rukunnya. Lalu rukunnya itu ada tiga, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Maka bila kita tahu Islam, iman dan ihsan itu, apa dia Islam? Yang itulah, yang semua itulah, kan? Antashhada alla ilaha illallah wa tuqimus salat wa tutuz zakah, semua tu sampailah habis 5 itu Islam. Jadi Islam itu menunjukkan kepada jalannya, nak faham Islam itu adalah jalan yang selamat dan sejahtera. Jalan yang selamat sejahtera itu kita nak jumpa dekat mana perbahasan tentang solat, kita nak jumpa dekat mana perbahasan tentang puasa,
nak jumpa dekat mana perbahasan tentang zakat, haji dan sebagainya, iaitulah ilmu fiqh. Maka Islam itu, ya, jalan selamat dan sejahtera. Ilmu yang membincangkan tentang Islam itu adalah ilmu fiqh. Kemudian yang kedua, ma huwal iman. Dia apa itu iman? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai habis itu. Ya, maka jalan nak faham tentang iman itu yang membahaskan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, kitab, semua itu dekat mana? Iaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Dan yang ketiga, mahul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menceritakan tentang rasa, iaitu engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya Allah. Dan jikalau tidak dapat merasakan yang itu, ya, cukuplah engkau rasa seolah-olah Allah Ta'ala itu melihat akan dikau. Jadi dekat mana ilmu yang nak membincangkan tentang rasa itu? Sebab rasa itu datangnya daripada hati. Maka ilmu yang nak bincangkan tentang rasa, tentang zauqi, dan juga yang berkaitan dengannya itu adalah di dalam ilmu tasawuf. Maka kita ada 3 ilmu, 3 rukun dalam agama yang wajib kita pelajarinya kadar fardu ain. Kadar fardu ain, ya, iaitu Islam jalannya fiqh, iman jalannya tauhid, dan juga ihsan jalannya tasawuf. Jadi kita tak boleh nak pisahkan. Ibarat tubuh badan manusia itu ada 3 unsur. Kita ada jasad, kita ada ruh, dan kita ada organ dalam. Jasad ada organ dalam dan juga ada ruh. Jadi jasad itu umpama fiqh, organ dalam itu umpama tauhid, dan ruh itu umpama tasawuf. Jadi tak boleh nak pisah, ya. Maknanya kita kena selarikan itu. Jadi keselarasan itu kita perlu ada, ya, supaya segala apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita buat itu dia synchronize. Maksudnya dia selaras, ya. Sebab itu fikir, ya, fikir itu dia umum, ya, bersifat umum. Di bawah fikir itu dia ada tafakkur. Jadi tafakkur itu pada sesuatu itu, buah tafakkur itu adalah ilmu. Buah tafakkur adalah ilmu. Jadi ilmu itu buah daripada fikir, buah daripada tafakkur. Jadi ilmu yang betul, ilmu yang benar, ilmu yang manfaat, yang mana ilmu itu pula nak bawa kepada hal dan juga amal. Jadi tafakkur buahnya ilmu, ilmu buahnya hal dan amal. Jadi kita nak betulkan itu. Sebab kadang-kadang kita ni, ya, fikir itu ilmu, tahu lain, ya, tahu, tapi rasa dengan buat kita tak sama dengan apa yang kita tahu, kan? Jadi itulah masalah yang masyarakat kita hadapi, yang kita umat akhir zaman kita sekarang ni tengah melaluinya. Kerana apa? Kerana apa yang dia tahu itu tidak selaras dengan apa yang dia rasa dan apa yang dia buat. Justru itu risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kepada kita ilmu yakin, ainul yakin, dan juga haqqul yakin, ilmu yang sebenar, iaitu risalah kalimah tayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang itu adalah ilmu yakin. Ya, pencerahannya itu ada ulama membahaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ilmu yakin.
Ya, ilmu makna kita tahu bahawa itu adalah meyakinkan. Ilmu itu yang menegakkan tauhid kita, yang menegakkan iman kita, mengukuhkan iman pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ditambahkan lagi wahdahu la syarikalah. Yang itu makna bagi la ilaha illallah, makna ringkas. La ilaha illallah iaitu ada sudut maknanya wahdahu la syarikalah, esanya Allah Ta'ala itu tiada sekutu baginya. Muhammadur Rasulullah iaitu Muhammad abduhu wa rasuluh. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Fi kulli lamhatin, fi kulli lamhah, setiap kerdipan mata itu menunjukkan kepada ainul yaqin, ainul yaqin. Wa nafasin, dan pada nafas itu, pada tubuh, pada ruh, pada jasad, iaitu merasai, itulah dia haqqul yaqin. Adadama wasi'ahu ilmullah, setiap semua itu ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Adadama wasi'ahu ilmullah, ya, semua itu dalam perhitungan, segala semuanya itu dalam ilmu Allah. Bila kita dah dapat ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, maka dapatlah kita itu kamalul yaqin. Tapi sebelum semuanya itu, mestilah kita kena selarikan kita punya fikir, rasa dan buat kita. Ya, bagaimana kita nak melaraskan, nak sinkronizekan kita punya fikir, rasa dan buat itu. Itulah gunanya tafakkur. Ya, tafakkur pada apa? Pada ilmu kita, apa yang kita tahu. Sebab banyak hari ini kita belajar, kita mengaji nak tahu, tahu untuk tahu. Dia tahu untuk tahu. Bila tahu untuk tahu, dia sekadar dapat tahu je lah. Yang sepatutnya kita kena pergi kepada tahu untuk jadi. Kita nak jadi apa yang kita tahu, bukannya sekadar tahu untuk tahu, tetapi kita nak tahu untuk jadi apa yang kita tahu. Maksud jadi apa yang kita tahu itu, kita jadi orang yang kita tahu. Bermaksud, ya, kita mengajar akal kita itu untuk berfikir pada ilmu yang benar. Kita mengajar tubuh kita itu untuk merasai apa yang akal kita tahu. Dan kita menghala tujukan segala anggota kita untuk perbuat apa yang kita rasai tadi. Barulah semua itu dia akan selaras. Kalau tak jadi. Macam kalau kita mengaji lah, boring, berapa kali ulang lagi, tahu dah ni. Dan tok guru, ustaz depan cakap kan, kita belakang 10 kali ulang, tahu dah. Banyak kali ulang, boring. Tapi ilmu itu dia memang selalu kena ulang. Sebab apa? Selagi tak jadi, sekadar tahu, makanya apa yang kita tahu? Tanya balik, dah jadi belum apa yang kita tahu? Tak jadi lagi. Jadi persoalannya apa yang kita tahu kalau belum jadi? Sekarang kita nak jadi apa yang kita tahu. Lepas tu ilmu itu dia bawa kepada fikir. Fikir itu bawa kepada ilmu, dan ilmu itu bawa kepada hal dan amal. Bila ilmu itu kita dah sebati, dah tertegak ilmu yang benar dalam diri kita itu, maka dia akan terbit luahkan buahnya itu adalah keadaan kita itu dan amalan kita itu sama dengan apa yang kita tahu. Kalau tak, dia akan berlawanan. Bila berlawanan, maka ilmu yang kita tahu tadi itu banyaknya mengundang masalah.
Sebab itu ilmu yang yakin adalah al-jazmu, yang putus, yang benar, ya, mutabiqun lil haqqi, mengikut yang benar, ya, an dalil, dengan adanya dalil. Itu ilmu yakin, al-jazmu mutabiqun lil haqq an dalil. Jadi nak dapat mana itu? Sebab itulah nak dapatkan itu kena ikut perjalanan risalah kenabian yang telah diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para ulama sampai hari ini. Inilah risalah yang dibawa oleh anbiya, awliya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Inilah jalan yang kita minta 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Itu dia, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka itu? Iaitulah dia anbiya, awliya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Inilah jalan yang benar yang kita minta. Ya, sebab itu ilmu itu wajib kita pelajari ketiga-tiga ini tadi. Jadi dengan masa yang ada, kita berusahalah, ya, walaupun umur kita tu banyak, kan, 50, 60, alhamdulillah Allah bagi banyak ilmu, Allah bagi banyak umur kita itu, tapi masih lagi kita itu boleh bernafas, masih lagi boleh beramal, beribadah. Tuntutlah ilmu yang wajib kita ketahui, yang tiga itu, ya. Kenapa? Kerana dia membawa kepada jalan yang aman dan tetap, iaitu jalan tauhid. Dia bawa kepada jalan selamat sejahtera, iaitu jalan fiqh. Dia bawa kepada jalan gembira bahagia, iaitulah jalan tasawuf. Ya, kenapa? Kerana manusia itu dia berhadapan dengan dalam hidup dia itu, apabila berfikir dia akan dapat dua pengetahuan. Dua pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Sama ada pengetahuan itu, ya, yang pertama akan dapat pengetahuan contoh. Contoh kita kata coronavirus. Jadi coronavirus itu mudarat. Pengetahuan yang pertama, bila dia dapat tahu ilmu, dapat tahu coronavirus contoh mudarat. Baik, mudarat itu pengetahuan pertama. Pengetahuan kedua, dia akan katakan bila mudarat kita kena jauhi. Maknanya kita kena jauhilah daripada virus. Itu pengetahuan yang kedua. Bila dapat dua pengetahuan, maka dia akan timbul satu keputusan yang ketiga, iaitu natijahnya. Jadi apa natijahnya? Ingat tadi coronavirus mudarat. Yang kedua, kena jauhi. Maka natijahnya coronavirus kena jauhi. Itu contoh. Jadi bila ada ilmu ataupun contoh yang lain, senanglah kita ambil contoh yang senang. Al-alamu mutaghayyirun, alam ini berubah-ubah. Contoh, itu satu pengetahuan, ya, jawapan satu. Jadi bila dapat pengetahuan satu, dia akan timbul pula wa kullu mutaghayyir lahu sani', dan tiap-tiap yang berubah itu ada yang menciptakan. Jadi ada dua. Lalu akan timbul natijah keputusan yang ketiga, pengetahuan yang ketiga, iaitu al-alamu lahu sani'. Alam itu baginya ada pencipta. Itu apabila kita berfikir, dia akan dapat pengetahuan pertama dan pengetahuan kedua. Bila dua-dua itu dah dapat, maka akan timbul keputusan. Keputusan itu dipanggil sebagai pilihan kita.
Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan, telah install dalam diri kita itu adanya pilihan. Sebab apabila kita berfikir pada yang benar, maka kita akan dapat tahu, kita akan boleh pilih yang manakah kita nak hala tujukan menggunakan fikiran kita itu kepada yang baik ataupun tidak baik. Apabila kita berhadapan dengan dunia, di sebaliknya ada akhirat. Betul? Yang berhadapan dengan dunia, di sebaliknya ada akhirat. Kalau itulah yang kita pandang, maka kita akan mendorongkan diri kita itu untuk tumpu kepada akhirat. Jadi bila disebut dunia itu tidak kekal, akhirat itu yang kekal. Jadi bila kita berfikir dengan betul, maka kita akan katakan dunia tidak kekal, akhirat yang kekal, maka yang mana kita akan pilih? Itu natijahnya. Fikir yang betul akan menatijahkan yang betul. Jadi apabila kita melihat pada dunia tapi tumpuan kita itu lebih kepada akhirat, maka akan timbullah hal keadaan kita itu dan amalan kita itu adalah untuk akhirat, walaupun kita sekarang berada di dalam dunia. Jadi akal yang waras bila berfikir dengan yang betul, ilmu yang benar, tetap akan memilih akhirat walaupun diri dia dikelilingi dunia. Begitu juga mata kita, ainul basar, apabila memandang makhluk tidak terlepas daripada pencipta. Makhluk tidak boleh terlepas daripada pencipta. Maka ainul basirahnya itu, mata hatinya itu memandang kepada pencipta. Maka tumpuannya lebih kepada pencipta. Bila tumpuannya lebih kepada pencipta, maka akan timbullah buahnya itu, hasilnya itu, hal keadaan dirinya dan amalannya itu adalah untuk pencipta. Maka disitulah gunanya fikir itu tadi, tafakkur. Dan di bawah tafakkur itu ada lagi kalimah-kalimah yang lain yang seakan sama maknanya. Itu di bawah tafakkuran, dia ada tazakkuran, dia ada ta'ammulan, dia ada tadabburan, dia ada nazarian, dan dia ada tadbiran. Semuanya itu lebih kurang sama aja maknanya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya diberitahu, dimaklumkan pihak masjid ada merangka program untuk masyarakat setempat, tak kira lah lavender ke, luar lavender, high ke, boleh mengikuti pengajian 3 rukun agama, iaitu pengajian fiqh, tauhid dan tasawuf. Ada siapa ada kelapangan, boleh kita mengaji kitab sampai khatam. Tak faham, ulang balik, tak ada masalah. Pengajian fiqh, tauhid, tasawuf itu adalah untuk membentuk diri kita menjadi apa yang kita nak jadi, supaya jelas. Ilmu bawa kepada terang, jelas, nyata. Bila ilmu itu sudah terang, jelas, nyata, maka padanya itu ada niat. Dan niat itu mestilah tidak bercampur. Maksud niat tidak bercampur, ada padanya ikhlas. Jadi dalam ikhlas itu, perbuatan kita itu adanya keselarasan dan kesatuan dengan apa yang kita tahu. Maka di situ adanya siddiq, iaitu jujur dalam setiap perbuatan kita. Sebab ilmu ataupun niat, ilmu tanpa niat dia tidak akan jadi ibadat, dia hanya akan jadi adat. Ibadat tanpa ikhlas dia akan jadi riya. Ikhlas tanpa siddiq dia akan jadi kazib. Maknanya tipu, tertipu dan juga menipu diri sendiri.
Jadi sebab itu dia kena ada niat, ikhlas, siddiq dalam setiap amal dan perbuatan kita. Dia ilmu itu adalah susul jalur yang kita ikut, yang Allah Ta'ala perintahkan kita itu tadi, siratal mustaqim, kena ikut jalan anbiya, awliya, siddiqin, syuhada wassalihin. Kalau fiqahnya itu mesti ikut salah satu daripada 4 mazhab. Kalau kita tanah Melayu ni mazhab Syafi'i lah. Kalau tauhid itu Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau tasawuf itu seperti mana Imam Al-Junaid Baghdadi ataupun Hujjatul Islam Al-Ghazali dan sebagainya. Dan inilah ilmu yang perlu kita pelajari dan tuntut. Natijahnya adalah untuk apa? Ilmu fikir itu natijah kepada zikir. Fikir bawa kepada zikir, iaitu zikrullah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengingati, yang berzikir, kan Allah Ta'ala itu hal keadaan dia itu berdiri, duduk dan juga baring, dan mereka itu berfikir tentang kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Iaitu fikir kita itu bawa kepada zikir. Jadi bila dah zikir itu tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah, kita dapat himpunkan semua itu dah tertegak, tapak itu sudah tertegak dalam diri kita, maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh, insya-Allah. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian kita hari ini. Ada soalan nak tanya? Kalau saya boleh jawab, jawablah. Kalau tak boleh jawab, tak ada lah. Boleh? Ada siapa ada nak tanya soalan? Ya. Yeah. Dalam ketika kita belajar, kita mengetahui, kita faham. Tapi untuk menjalani, kadang-kadang kita perlu, bukan kadang-kadang, pastinya kita perlu kepada mujahadah. Ya. Kerana mujahadah itulah yang menjadikan kekuatan bagi kita. Betul. Untuk melakukan. Kadang kita tahu benda itu tak baik, tapi kita nak buat juga. Atau kita tahu benda itu baik, tapi kita payah nak buat. Contoh yang paling mudah, kadang-kadang kita pergi di mana-mana. Kemudian kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kita duduk dah sempit. Namun kita tahu bila orang datang, dia minta kita beri ruang untuk dia solat. Tapi dan malah kalau dia minta untuk kita bangun, kita perlu bangun, beri keperluan dia dibangunkan. Tapi di situ kalau mujahadah kita tidak kuat, kita akan marah dan kita akan tidak beri. Jadi mujahadah ini peranan dia minta penerangan. Peranan mujahadah ini yang baik. Mujahadah. Jadi sebelum mujahadah, di sana dia ada musyaratah. Musyaratah itu syarat-syarat yang perlu ditegakkan oleh seorang yang hendak berjalan. Ya, kerana kita ni semua adalah musafir. Musafir daripada alamul dunia ke alamul akhirah. Jadi dalam musafir itu dia ada musyaratah, syarat-syaratnya itu. Ya, kemudian apabila kita melakukan sesuatu itu, bila kita sudah menegakkan syarat-syaratnya, maka di sana perlu ada muraqabah. Muraqabah itu ialah kita mengintai diri ataupun menilik diri. Ya, adakah syarat-syarat tersebut sudah tertegak belum dalam diri? Ya, itu muraqabah. Ya, muraqabah itu dalam kita beramal.
Dalam beramal itu perlu ada muraqabah, iaitu menilik diri ketika beramal. Itu dipanggil muraqabah. Sebab kadang-kadang kita beramal, tetapi dalam beramal itu kita tak ada muraqabah. Jadi bila tidak ada muraqabah, sebab itu kadang-kadang nafsu itu dia mengambil alih dalam amal. Kenapa? Kerana kita tak meletakkan muraqabah, menilik diri itu, mengintai diri kita beramal itu, syarat dalam beramal itu dah tertegak ke belum. Kemudian setelah ada muraqabah, perlu adanya muhasabah. Setelah muraqabah perlu ada muhasabah. Jadi muhasabah itu kita hisap amalan kita tadi itu, kita hisap kita punya muraqabah amalan itu tadi betul ke tak betul. Kalau tak betul, dekat mana? Perlu soal. Kat mana yang tak kena? Sebab nafsu tu dia selalu bermain di dalam itu. Setelah muhasabah, barulah mujahadah. Jadi mujahadah itu sebenarnya untuk apa? Untuk menegakkan syarat tadi itu, untuk menegakkan musyaratah tadi itu. Itu perlunya mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Mana kesungguhan kita itu nak meletakkan syarat itu dengan betul. Sebab itu adanya mujahadah. Jadi mujahadah itu dia recap balik, dia tengok balik musyaratahnya. Dia pusing itu musyaratah, kemudian muraqabah, kemudian mujahadah. Mujahadah. Tapi sebelum mujahadah itu ada satu, iaitu dipanggil mu'atabah. Sebelum mujahadah ada mu'atabah. Mu'atabah sebelum mujahadah. Mu'atabah itu apa? Menyesali diri. Maknanya bila kita dah muhasabah, dah hisap-hisap, Allah, tak kena. Maknanya adanya mu'atabah, penyesalan. Bila dah timbul penyesalan itu, dia timbul nak kena baiki, nak kena repair, nak kena bersungguh sikit ni. Bersungguh sikit tu dinamakan sebagai mujahadah. Bersungguh kita itu untuk menegakkan musyaratah, syarat-syarat. Jadi disitulah mujahadahnya. Jadi apabila mujahadah itu, dengan ilmu yang kita ada tadi itu, sebab itu ilmu yang jelas dan nyata adanya niat. Bila niat itu bersih tanpa bercampur, disitulah ikhlas. Maka di dalam ikhlas kita beramal itu perlu ada siddiq, perlu ada kejujuran dalam beramal. Bila sudah tertegak itu, maka semuanya akan jadi mudah. Bila dah jadi mudah, tidak ada lagi kesusahan. Tapi semuanya bermula dengan ilmu, tafakkur, kembali balik kepada yang tadi. Jadi insya-Allah selepas mujahadah itu, kalau tak jadi juga, dia ada satu lagi, iaitu muaqabah. Muaqabah ni penalti, denda untuk diri sendiri. Maknanya di situ perlu ada ketegasan dengan diri. Sebab nafsu al-ammarah sentiasa mengajak kepada kejahatan. Inna nafsal amaratun bisu, sentiasa mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, malaikat yang telah dirahmati oleh Allah. Itu nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu kita mujahadah, dia kembali balik. Mujahadahnya, musyaratahnya, muraqabahnya. Bila nafsul ammarah itu sentiasa nak tarik kita itu supaya jangan pergi kepada Tuhan. Dia nak bawa kepada makhluk. Dia tak nak bawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tingkatan nafsu itu dia ada tingkat-tingkat dia. Dia nafsul ammarah itu sentiasa mengajak pada jahat. Kemudian dia ada lawamah, kemudian dia ada muhimmah, kemudian mutmainnah. Bila mutmainnah itu nafsu yang sudah tenang, yang sudah terdidik. Nafsul lawamah itu berlakunya penyesalan. Dan muhimmah itu makna dah ada himmah, dah ada kekuatan. Jadi kita, kalau inilah jalan yang kita nak. Sebab itu dalam tasawufnya itu, kalau inilah jalan yang kita nak, kita perlu kena ada murabbi lagi mursyid. Sebab ini jalan.
Iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menambat hati mereka itu dengan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka sudah menambatkan hati mereka itu, maka di situlah tertegaknya musyaratah. Musyaratah apa? Syarat-syarat. Maka apa yang disukai oleh Allah dan Rasul, itulah mereka buat. Apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul, itulah yang mereka tinggal. Sebab itu dipanggil sebelum musyaratah itu dia ada murabatah, iaitu rabitah. Rabitah itu adalah tambatan hati dengan kasih sayang. Sebab itu kalau kita nak jalani perjalanan ini, jalan kenabian, kita perlu kena ada guru. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berguru dengan guru kepada segala guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ilmu itu disampaikan kepada guru. Lepas tu bila kita sudah ada guru, ya, guru yang mursyid, yang murabbi, kita peganglah mereka itu. Kerana guru itu bersambung dengan guru, seterusnya kepada guru dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada paksaan. Tapi kalau jalan ini kita nak, kita kata kita nak bersungguh-sungguh. Sebab apa? Guru itu ibarat doktor rohani. Ya, kita kena serah diri kita kepada guru. Ya, tapi biasalah, maklumlah masyarakat kita hari ini, ya, tidaklah seperti dulu. Bila ada guru, dia perhati pada jauh, tengok kan. Nak serah habis tak berani lagi. Dia serahkan diri dia 10%, 10%. Tengok dulu gaya kan. Dah lama-lama dengar pula tok guru ni bercakap, tok syekh ni bercakap, masuk contohnya, tak cukup ni, serah lagi sikit 30%. Kita tidak ada paksaan. Sebab itu ya, di dalam tasawuf ataupun tariqah itu tidak ada paksaan, ya. Tapi kalau nak jalan itu, jalan ihsan, jalan gembira bahagia itu, perlu lalui jalan itu, perlu kepada guru dan mursyid. Mereka inilah yang akan pimpin. Kenapa? Kerana gurunya itu memimpin untuk sama-sama mengenal Allah dan mengenal Rasul dengan sebenar-benar kenal. Mereka itu yang pimpin tangan kita. Guru tidak ada apa-apa. Guru yang nak memimpin sebagaimana yang dipimpin oleh gurunya, dan juga seterusnya, begitulah. Ya, jadi insya-Allah panjang pula jawapannya. Ada yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 ilmu itu fiqh, tauhid dan tasawuf wajib belajar. Dalam sistem pendidikan kita, ilmu-ilmu fiqh dan tauhid banyak ditekankan dalam kurikulum pendidikan. Tetapi ilmu tentang tasawuf kurang ditekankan, menyebabkan kurang penumpuan diberi kepada bidang ilmu ini. Apa pandangan Ustaz? Ya, jadi kurikulum pendidikan memang tidak, orang kata apa, cukup untuk mencakupi yang kita perlu. Jadi kita perlu menambahnya sendiri. Kerana kurikulum pendidikan itu dia terkait dengan sistem dan juga undang-undangnya. Maka tak boleh nak kata apalah. Ya, jadi kita perlu mencarinya sendiri, perlu tambahan. Sebab itu kita ada surau-surau masjid, ada madrasah, ada pondok untuk menambah, melengkapkan ketiga-tiga rukun agama ini. Ya. Jadi tak ada masalah yang itu, ya, sebabnya berkaitan dengan, orang kata apa, sistem. Sistem pendidikan tu dah begitu. Ya, kalau boleh diubah sangat cantiklah, kan? Boleh ditambahkan lagi. Sekurang-kurangnya dia ada introduction ataupun pengenalan kepada ilmu tasawuf. Pengenalan pun cukup dah, kan? Sedikit sebanyak pun dah jadi dah. Jadi adanya pengenalan itu pendedahan awal tentang ilmu tasawuf. Kenapa kita ada Hujatul Islam Imam Ghazali? Ya, mereka itu, ulama-ulama tasawuf itu sangat-sangatlah mendalami ilmunya, dan juga kita boleh ambil iktibar daripada kitab-kitab mereka, pengenalan-pengenalan asas tentang ilmu tasawuf. Ya, baik.
Boleh, insya-Allah. Ada soalan lain nak tanya? Ya. Ya. Right. Jadi soalan dia, ya, kita meletakkan rezeki itu pada manusia, betul? Ya, jadi meletakkan rezeki itu pada manusia memang tempatnya itu tak kenalah. Kerana Ar-Razzaq, Allah Ar-Razzaq, dialah yang memberi rezeki. Jadi apabila kita dah, orang kata apa, dah masuk ke dalam fikiran begitu, fahaman yang begitu, fahaman yang mengatakan manusia yang memberi rezeki, ya, maka itulah syirik khafi. Syirik khafi itu, ya, syirik khafi, ya, boleh jatuh pada syirik, tapi syirik yang khafi, ya. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan situ pun boleh jatuh syirik jali, tapi itu tak apalah, kita tak bincang itu. Ya, syirik khafi ini, cara nak membasuh, nak membuang syirik khafi ialah dengan ilmu tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitulah yang nak membuangkan syirik khafi. La ilaha illallah iaitu ilmu tauhid. Perlu kepada ilmu tauhid supaya, kerana apa? Iman itu ada sangkut paut dengan akal. Ya, akal itu nak menerima, ya, ilmu, nak menerima iman itu. Kata Allah Ta'ala bagi tahu tadi, wa yatafakkaru, fikir, ya, fi khalqis samawati wal ard, tentang akal. Ataupun afala tatadhakkarun, afala ta'qilun, tidakkah engkau orang yang berfikir, tidakkah engkau orang yang berakal? Maka iman itu dia punya guide dia adalah tauhid. Ya, sebab fikir yang kalau tersalah fikir, dia tidak akan menjadi kepujian. Sebab fikir yang benar, dia akan terbit ilmu, dan ilmu itu asalnya adalah kepujian. Hamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Fikir yang hamd, fikir yang berbentuk kepujian. Bila salah fikir, dia akan jadi laum. Laum itu kekejian. Maka ilmu yang nak kawal kita punya fikiran itu adalah tauhid, supaya kita tidak salah fikir, tidak terlajak fikir. Nak kawal kita punya fikiran itu adalah iman. Iman itu ilmu tauhid. Jadi kalau kita perkara itu dah berlaku sebelum ni, kita bekerja dengan jalan-jalan yang tak sepatutnya, ya, kita hanyalah bertaubat, beristighfar, banyak-banyak menyesali atas perbuatan itu. Mungkin dalam kejahilan kita juga, maka kita bersangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Dan yang sekarang, saat sekarang, detik sekarang, tanpa kita lihat ke belakang, teruskan perjalanan, teruskan bersangka baik pada Allah Ta'ala, dan teruskan menuntut ilmu yang benar, supaya kita selamat daripada bahaya dunia dan juga bahaya akhirat. Apa dia bahaya dunia? Tipu dayanya. Apa dia bahaya akhirat? Azab dan seksa. Selamat kedua-duanya, insya-Allah, mudah-mudahan.
Allahu Ghafurur Rahim. Ya, Allah Ta'ala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tak apa yang dah lepas. Ya, past is past. Sekarang ni kita detik saat ini yang Allah Ta'ala bagi saat ini adalah saat yang baru. Saat yang baru ini kita nak jadi apa yang kita nak jadi, dan kita tak nak jadi apa yang telah kita jadi. Tak ada. Kita nak jadi apa yang kita nak jadi, dan kita tak nak jadi apa yang telah kita jadi dulu. Boleh insya-Allah. Mudah-mudahan. Ya. Boleh. Orang lain boleh ke? Lama pula ustaz ni kan. Ya, nak sarapan pula katanya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yaqin. Tokoh baik. Jadi contoh ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Contohnya, baiklah, kita tengah-tengah duduk tepi surau, kat luar surau, tiba-tiba ada orang bagi tahu Tuan Haji, ataupun Tuan Haji nampak ada asap dekat sana, nampak asap tebal warna hitam. Itu pengetahuan Tuan Haji kata bila ada asap itu mesti ada api. Itu ilmu yaqin, pengetahuan. Makin tebal asap, start motor pergi tengok, ya sungguh ada rumah terbakar. Itu tengok ainul yaqin. Tengok, tak masuk dalam lagi, dalam tengok dalam, ya sungguh api sungguh. Itu haqqul yaqin. Contoh nak mudah faham. Ya, itu ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Jadi ilmu itu apa yang kita tahu. Macam kita belajar tauhid, kita tahu sifat 20-nya kan, wujud, qidam, baqa dan seterusnya itu. Tapi itu ilmu yaqin. Ainul yaqin itu apabila kita menyaksikan semuanya ini adalah af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Yang semua kita nampak ini, makhluk, alam, itu semuanya adalah af'alullah. Dan bila kita saksikan itu dengan sebenar-benar saksi, dengan betul apa yang kita tahu tadi itu, membuahkan hasilnya itu, natijahnya itu, kita lebihkan tumpuan kepada Allah Ta'ala. Kita tak buat lagi, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Sebab kita dah nampak yang sebenar semuanya itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Kita nampak af'alullah dalam af'al makhluk, kita nampak perbuatan Allah Ta'ala dalam perbuatan makhluk. Maka timbul satu hal, kita bersungguh-sungguh nak beramal. Itu dia ainul yaqin. Bila dah bersungguh beramal ya, dengan amalan kita itu timbul lagi, masuk ke dalam hati sanubari itu, ya, satu rasa di mana seolah-olahnya yang wujud hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Kita ni hamba semata-mata yang faqir, muftaqirun ilaihi, yang berhajat kepadanya sahaja, dan betul-betul mengalami dan merasai wujudnya Allah Ta'ala itu. Itu tahap haqqul yaqin. Ya, itu haqqul yaqin, mereka yang dah kesampaian, yang sampai. Sampai itu maksud dia sampai tujuan itu, dia dapat sampai maksud hidup, tumpuan hidup, iaitu ilahi anta maqsudi, itu waridaka matlubi, ya Allah, ya Allah, sampai maksud itu, maksud hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sahaja yang dia pandang, apa sahaja yang dia buat, ya, tidak ada yang boleh pisahkan dia itu dengan Allah Ta'ala. Nampak sibuk dengan dunia, hatinya tidak lekang dalam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila sebut fiqh, tauhid, tasawuf itu tadi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih di kalangan hamba-hambanya untuk menjaga tiap-tiap satu rukun agama itu. Fiqh, ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah pilih, ulama'-ulama'nya yang menjaga fiqh. Yang tauhid, ada hamba-hamba Allah yang telah dipilih untuk menjaga tauhid. Tasawuf, ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah pilih untuk menjaga tasawuf.
Setiap tu Islam, iman, ihsan. Jadi fiqahnya macam bagi tahu tadi, salah satu daripada mazhab yang empat, iaitu mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, ya. Dan juga dari segi tauhidnya itu adalah tauhid yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga tokoh dalam tasawuf iaitu Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu contoh-contohnya lah. Ya. Jadi ilmu yang mesti ikut majoriti, fiqahnya ikut majoriti fahamannya, tauhidnya ikut majoritinya, ya, tasawufnya itu ikut majoritinya. Maknanya ilmu yang tidak mutabiqun lil haq, yang tak muafakat dengan yang itu tadi, boleh tertolak, boleh ditolak, ya, boleh kita tak pakai pun, ya, gitu. Boleh, insya-Allah. Cukup dah, ya. Lama sangat dah. Sekarang payah juga kalau lama sangat ni, lenguh ni. Ya, insya-Allah. Jadi kita berjumpa lagi insya-Allah. Yang kelas itu tak silap saya bermula hari Selasa ni, 6 hari bulan kalau tak silap. InsyaAllah kalau ada kelapangan tu bolehlah turut serta. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau ada salah silap minta tolong betulkan, ya. Kalau ada apa-apa boleh kongsikan bersama, ya. Segala yang baik, yang indah, yang cantik, yang elok, yang sempurna itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifzil mursalin. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf kalau lama sangat, ya.